Okey, kita akan menyorot serba sikit tentang sistem saraan. Saya rasa ramai daripada kawan-kawan, rakan-rakan yang dah memang aware tentang sistem-sistem yang ada. Tetapi tak apalah, sebab kita nak melihat betapa pentingnya untuk tuan-tuan faham tentang sistem-sistem yang kita ada ni. Okey, kalau kita tengok, kita dulu bermula, saya sendiri pun tak sempat, tetapi kita bermula dengan sistem gaji harun. Saya pun tak tahu sistem gaji harun ni macam mana apa semua tu. Tetapi selepas tu dia berubah kepada JKK. Orang-orang lama kalau yang ada kat sini mungkin masih ingat. So JKK ni adalah sistem yang diguna pakai sebelum 1992. Okey. Kemudian kita bergerak kepada sistem saraan baru ataupun kita panggil SSB. Yang ini bermula pada 1 Januari 1992. Seterusnya 10 tahun. Okey, ini penting untuk tuan-tuan tengok. 1992, kemudian kita move kepada 2002. Sistem saraan Malaysia. Sistem saraan ataupun kita panggil SSM. Okey. Dan di bawah sistem saraan Malaysia ni, pada tahun 2012, diperkenalkan jadual gaji minimum maksimum. JGMM. Mulai 1 Januari tahun 2012. So, dalam SSM, selepas daripada Januari 2012 ni, ada beberapa skala-skala yang berkaitan yang telah dikeluarkan, yang berkaitan dengan skim perkhidmatan dan perjawatan, yang sepatutnya kita kena bagi perhatian. Sebab, semua perubahan skim ni, dia akan melibatkan kita. Okay? Daripada segi perkhidmatan, daripada segi aspek saraan, daripada segi aspek laluan kerjaya ataupun naik pangkat. Tuan-tuan mungkin ambil mudah benda ni. Tetapi saya akan bagi contoh nanti macam mana aspek-aspek ni dia membawa kesan kepada kita. Okay. Kalau kita tengok sistem saraan baru tu pada tahun 1992. SSM pada tahun 2002. Kemudian penambahbaikan SSM ni di bawah JGMM ni pada 2012. So apa yang kita boleh expect? 2022. So tak tahu sistem saraan baru ke, sistem saraan Muhyiddin ke, ataupun sistem saraan pakatan ke, ataupun prihatin ke, whatever kita tak tahu. Tapi kita boleh menjangkakan akan berlaku perubahan-perubahan dalam sistem saraan somewhere dalam tempoh terdekat. 2021 mungkin, ataupun 2022 mungkin, berdasarkan kepada sejarah 1992, 2002, 2012, sepatutnya 2022 lah. So, tuan-tuan termasuk saya kena prepare. Especially untuk kawan-kawan yang servisnya lama lagi. Untuk orang-orang yang dah nak pencen macam saya ni, mungkin saya tak perlu bagi perhatian sangat. Sebab, yalah, nak pencen. Tetapi untuk yang nak lama lagi tu, still kena cuba faham. Baca, study, ambil tahu. Itu yang penting. Sebab saya mengandaikan ramai daripada kita tak memberi perhatian yang serius sangat berkaitan dengan sistem-sistem saraan yang melibatkan isu-isu perjawatan yang selepas tu menyebabkan kita timbul masalah. Masa nak pencen, masa nak naik pangkat, kita pun tak tahu. Kita ni, skim kita ni ada laluan kerjaya yang macam mana. Okay? Sepatutnya kita layak dapat apa. So nak pencen, nanti kita tanya boleh tak awak pencen? Pasal apa aku pencen begini? Pasal apa bilangan cuti rehat aku tak cukup ataupun berubah. So benda-benda ni semua tuan-tuan kena bagi perhatian. Ini sebenarnya antara gist yang saya nak share. Benda ni bukan baru, tetapi just saya nak mengajak tuan-tuan, puan-puan semua, rakan-rakan yang ada kat sini untuk kita sama-sama refresh. Okay? Kita memperbarui, kita cuba dapatkan maklumat supaya kita bersama dalam keseluruhan sistem yang kita berada sekarang ni. Okay.
Tadi saya sebut kata sistem saraan Malaysia ni berlaku beberapa perubahan di dalam tu. Okay. Kalau kita tengok PP1 2012 menyediakan JGMM ni pada 2 peringkat. So dia ada 2 layer yang meletakkan gaji min dan gaji max. Okay. Gaji minimum, gaji maksimum. Ini adalah perubahan ketara daripada SSB. Kalau tuan-tuan ingat, di bawah SSB, dia ada gaji mengikut peringkat. P1, P2, P3. T1, T2, T3 sampailah T25. Okay. So, skala gaji yang segitu dibuat penambahbaikan di dalam JGMM pada tahun 2012 dengan memperkenalkan 2 peringkat saja. Okey, gaji min dan gaji max. Okay. Kemudian ramai daripada kita terlibat di dalam pertukaran pelantikan. Okey, di bawah banyaklah. Pada masa itu ada mungkin dekat 213 perkeliling yang dikeluarkan. Saya rekodkan kat sini PP 11 sampai 23 2013 berlaku banyak pertukaran pelantikan. Okey, yang melibatkan kita bagi option. Okey, di sini pada masa tu timbul beberapa persoalan. Okey, ada kawan-kawan kita yang terlepas bot. Okey, dalam proses pertukaran pelantikan tu kita dibagi option. Kita boleh terima option, tolak option ataupun tangguh option. So ada kawan-kawan yang terima option, selepas tu dia main duk teriak kat kita. Okay, sebab kenaikan pangkat TBK dia sepatutnya lagi 2 tahun dia dapat kenaikan TBK 1, dia tak dapat. Sebab perkeliling 2013 menyatakan kalau dia terima option, tarikh untuk perkiraan TBK bermula semula. So problem, dia kena tunggu lagi 10 tahun, kena tunggu lagi 13 tahun. So kalau sepatutnya dia dah naik pangkat secara TBK 1 pada 2015, dia hanya layak untuk dapat TBK 1 pada tahun 2026. Sebab dia campur lagi 13 tahun. This is the issue. Kita tak realise semasa kita buat decision sebab kita tak bagi perhatian dan kita tak serius. Selepas tu, kita datang balik selepas 10 tahun, selepas 15 tahun. Untuk nak merujuk, kita kata benda ni tak betul, tak tepat, perlu diperbetulkan, saya terinaya, segala macam. This is point yang saya nak highlight supaya semua kita boleh bagi perhatian. Kan? Jangan kita hanya mengharapkan BPSM semata-mata. Ataupun kawan-kawan kita yang buat HR di Jabatan Pendaftar yang study tentang perkeliling-perkeliling yang keluar ni. Tuan-tuan kena study bersama-sama untuk kita memahami apa yang terkandung kat dalam tu. Supaya kita tidak ketinggalan. Supaya kita bersama dalam boat dan kita memahami. Okay? PP2 2015 disebut lagi tentang penambahbaikan gaji. Okay. Yang ini ramai juga kawan-kawan kita kata, aku ni tak boleh buat apa dah sebab terandai kat dinding. Gaji dah max. So tak boleh pergi manalah. So buatlah seadanya. Okay. Just untuk nak tunggu mak pencen, lepas tu pencen. Habis. Tak tahu pun sebenarnya bila kita dah dapat gaji maksimum, masih ada lagi kenaikan. Tetapi bukan kadar kenaikan yang macam kita duk terima RM100, RM150, RM250, RM270 sampai RM320 tu. Dan untuk yang WK sampai 9% kenaikan daripada gaji yang diterima. Tetapi masih ada. Ramai yang tak tahu. Jadi bila tak tahu, kalau bahagian HR tak bagi, kita pun terikut je lah. Maksudnya kita kata, aku dah maksimum, tak ada dah apa semua tu. So tak ada inisiatif untuk nak tanya sebab tak tahu. So kerugian tu berlaku dekat kita. Okey. 2016, still di bawah SSM,
berlaku lagi dipanggil rasionalisasi skim dan juga melibatkan beberapa aspek tukar lantik. Macam di universiti kita, di UM ni, dia melibatkan lebih kurang 5 skim yang kita tukar lantik. So ini semua berlaku di dalam sistem saraan Malaysia yang kita duk pakai sekarang ni. So balik kepada apa yang saya sebut tadi, ada kemungkinan akan berlaku sistem baru yang kita tak tahu lagi. So bila berlaku semua perubahan-perubahan kepada sistem saraan ni, biasanya dia akan melibatkan apa? Okey. Kalau kita tengok daripada segi grade, JKK dulu dia menulis dalam konteks A20, A14, A11, A10. Ataupun untuk pegawai kerani dia tulis sebagai C11. Okey. Ini adalah penulisan grade jawatan. Tuan-tuan boleh tengok perubahan dia. Bila daripada JKK kita tukar kepada SSB, pada masa tu ditulis grade untuk kumpulan pegawai takbir dia bermula dengan N3. Kemudiannya bila naik pangkat dia N2, kemudiannya N1. Okey. Bagi kumpulan perkeranian N9, N7. Di bawah SSM, kemudiannya dia terbalikkan. Maksudnya N3 tu, dulu ni 3 tu nombor kecil kan. Dia terbalikkan. Maksudnya yang nombor kecil tu sekarang ni dia akan pergi kepada jawatan yang rendah. Nombor lagi besar menggambarkan jawatan tu lagi tinggi. Okey. Tuan-tuan nampak perbezaan masa SSB tu, jawatan lagi besar, grade dia jadi lagi kecil. Okey. N3 naik pangkat jadi N2, naik pangkat lagi jadi N1. Sekarang ni dia jadi N41, naik pangkat N48, naik lagi jadi N54. Okey. Kemudiannya berlaku lagi perubahan di bawah SSM. So difleksikan. N41 difleksikan kepada 44, 48 kepada 52, kemudian ada 54, kemudian ada VU7. Contohnya di sebahagian universiti. Okey. So itu dalam konteks grade. Tuan-tuan kena faham aspek ni. Okey, sekarang ni tuan-tuan tahu tak grade tuan-tuan tu ditulis macam mana? Itu penting. Sebab adakah tuan-tuan grade tuan-tuan tu adalah grade fleksi ataupun grade tuan-tuan tu adalah grade hakiki? N41, 44 adalah grade fleksi. Kalau ada N44 sahaja, okay, maksudnya itu adalah grade hakiki. Tuan-tuan kena tahu. Sebab dia akan melibatkan pengisian. Okay, itu daripada segi grade. Apa lagi perubahan yang berlaku bila perubahan skim saraan? Cuti rehat. Tuan-tuan tengok, pada tahun 2002, kelayakan cuti rehat dibahagikan kepada 4 kategori. Okay. Untuk grade 1 sampai 20, kelayakan cuti rehat adalah 20 hari. Kemudian daripada 21 sampai berapa? Sampai 40 ke? Macam tu, 25. Kemudian daripada 41 sampai 54, 30. Pengurusan tertinggi 30. Okey. Pada masa ni, semua selepas berkhidmat 10 tahun, layak untuk mendapat tambahan 5 hari cuti. So, dia akan jadi orang yang dapat 20 hari semasa lantikan. Lepas 10 tahun perkhidmatan, dapat tambahan 5 hari menjadikan 25 hari. So, bilangan cuti 25 hari, 30, 35, 35 hari. Okey. Macam contoh saya. Saya masa masuk bekerja dulu, saya dapat 30 hari. Jadi selepas 10 tahun, tambahan diberi 5 hari. Jadi kelayakan cuti saya sekarang ni adalah 35 hari. Okey. Kemudian berlaku perubahan pada tahun 2005. Okey. Dibagi 20, 25, 30, 30. Okey. Dan kenaikan hanya dibagi untuk kumpulan yang 20 dan 25. Okey, yang seterusnya tak ada. Apa yang kita guna pakai sekarang ni? Sekarang ni kelayakan bila mana-mana pelantikan baru, dia hanya layak dapat bagi kumpulan 1 sehingga ke 20. Bagi grade 1 sampai 20 adalah 20 hari. Yang lain-lainnya adalah 25 hari.
Dan untuk yang lain-lain tu, tak ada lagi tambahan 5 hari. Okay, jangan duk mai tuntut, kata saya dah servis 10 tahun. Pasal apa cuti saya tak ditambah 5 hari? Pasal apa kawan saya yang grade 11, dia masuk sama dengan saya, sekarang ni cuti dia tambah 5 hari. Okay, so lepas tu jenuh berkelahi ya kita. Kan? Sebab kita tak faham apa yang telah berlaku perubahan-perubahan tu. Sama juga kalau tuan-tuan tengok dalam konteks gantian cuti rehat, GCR. Telah berubah daripada 90 kepada 120 kepada sekarang ni 150 hari. Ekuivalen tu 5 bulan. Okey. Dan ada tambahan pula. Bilangan cuti rehat yang kita tak boleh habiskan tu, kita boleh bawa, kita boleh himpun untuk digunakan pada tahun terakhir perkhidmatan. Itu yang terbaru. Okey. Dan ada juga benda-benda yang diumumkan tetapi yang belum dikeluarkan sekala, yang kita seronok duk tanya. Contoh, semasa pengumuman bajet zaman Datuk Seri Najib dulu, sebelum perubahan kerajaan, telah diumumkan untuk bagi GCR, bagi siapa-siapa yang telah berkhidmat melebihi 10 tahun. Contohnya, telah berumur melebihi 45 tahun dan sekiranya mempunyai GCR melebihi 75 hari, boleh buat keluar. Kami pun di UM, kita kira bukan main. Okay, kita kira punya kira. Kalau skala ni keluar dan kita laksanakan, UM memerlukan lebih kurang 20 juta untuk nak bayar 75 hari. 75 hari ini bermaksud 2,5 bulan. Kalau orang tu gaji dia adalah 10,000, campur dengan allowance segala macam. So maksudnya 2,5 bulan, dia buat keluar 75 hari, kita kena bayar kat dia 25,000. Balance diguna semasa pencen. Okay. Kawan-kawan duk tanya, awak tak umum lagi? Awak tak proses lagi? Mana borang yang nak ni apa semua? Kami nak awak keluar dah. Nak pakai duit ni. Nak awak keluar macam mana? Benda tu hanya pengumuman disebutkan dalam parlimen, tetapi sekelanya tak ada. So benda-benda ni yang kita nak kena aware, yang kita nak kena tahu. Okay. Selain daripada tu, ada lagi. Akibat daripada perubahan skim-skim tadi, skim saraan tadi, berlakulah perubahan dalam allowance. Contohnya dulu tak ada kola. Okay. Kemudian dibagi kola. Perubahan berlaku. Kola dia ada 3 kategori. 150, 250, 300. Sama macam kita di UUM. Sebelum ni kita dapat 150. Sebab kita luar bandar. Kemudiannya bila Majlis Daerah Kubang Pasu dinaik taraf sebagai Majlis Perbandaran. So maka layaklah kita untuk duduk dalam bandar. Bukan dalam bandaraya. Kita duduk dalam bandar. So kita dibayar RM250. Okay. So itu perubahan-perubahan yang berlaku. Termasuklah kadar allowance. Okay. Kawan-kawan juga duk bertanya, pasal apa allowance, kalau nampak tahu, untuk kumpulan PMP kita hanya dapat 250. Pasal apa untuk kumpulan pelaksana dapat 300? So kita bukan, asal tu bukan main daripada kita. Maksudnya benda ni semua ada skala, ada perkeliling yang keluar, yang mengarahkan untuk kita buat macam tu. Sebab kita masih part and parcel of kaki tangan awam lah. Saya kata. Okay. Selain daripada tu, bila berlaku perubahan kepada skim-skim saraan, juga melibatkan jawatan yang telah dijumukkan. Contoh, orang-orang lama dulu mungkin tahu. Kita ada jawatan jurutai. Sekarang ni di mana ada jawatan jurutai? Tak ada dah. Sebab jawatan jurutai itu telah dijumukkan. Okay. Saya sebut benda ni sebab dalam tempoh terdekat akan berlaku proses pendominanan. Okay. Skim-skim perkhidmatan. Okay. Yang ini akan melibatkan jawatan-jawatan tertentu
diabsorb masuk ke dalam skim-skim utama. Okey. Tetapi tuan-tuan jangan silap. Jawatan tuan-tuan, maksudnya grade skim tu bukan jumut. Dia hanya akan berlaku pendominanan skim ni di dalam skim-skim perkhidmatan di universiti awam. Dalam perkhidmatan JPA, jawatan tu masih ada. Okay. So, itu perbezaan dia. Jumut ni maksudnya dipadam terus. Contohnya macam penjilid. Dulu kita ada jawatan penjilid. Sekarang ni jawatan tu dah tak ada. Okay. Digantikan jawatan. So, ada lagi aspek-aspek lain yang melibatkan bila berlaku perubahan pada skim perkhidmatan, ada aspek-aspek yang ni. Saya tak mahu nak sentuh semua benda-benda tu. Okay. Satu lagi aspek yang tuan-tuan nak kena tengok. Benda-benda ni adalah benda yang sangat dekat dengan kita. Bila berlaku perubahan skim ataupun bila keluar skala-skala daripada semasa ke semasa, ada juga berlaku, contohnya adalah option pencen. Okay. Sebelum September, bukan sebelum September, sebelum Oktober 2001, umur pencen kita adalah 55 tahun. Orang yang masuk lapor diri pada 30 September 2001, umur pencen adalah 55. Tetapi, kawan kita yang masuk pada 1 Oktober 2001, umur pencennya adalah 56. Okey, jadi orang-orang yang masuk sebelum Oktober tahun 2001, kita diberi option. Kemudian berlaku lagi, kita beri option lagi pada tahun 2008. Dibagi lagi sekali option untuk nak opt atau tak kepada umur 60 tahun pension wajib pada tahun 2012. Okey, so kita kena bagi perhatian yang serius terhadap benda ni. Ramai kawan-kawan kita yang hanya ikut. Sebab option pension, dia menyatakan sekiranya tidak memberi apa-apa maklum balas ataupun kita tak jawab borang option ataupun kita tak hantar borang option ataupun kirim kat kawan, lepas tu kawan terlupa nak hantar, bubuh bawah meja, bubuh dalam bank atau balik rumah dia, automatik dia akan pergi kepada peraturan umur pencen yang terkini. Lepas tu kita main duk riau kat kita. Kita kata, I tak pilih pun. Pasal apa yang bagi kat I umur 60? So problem lah. I nak pencen 56. Pasal apa bagi 58? Siapa yang salah? Bahagian pencen di jawatan pendaftar. I tak pilih apa-apa pun, you all pandai-pandai. So no, tak boleh macam tu. Maksudnya kita nak kena faham. Option ni adalah benda-benda yang muktamad. You bukan boleh main-main. You pilih pencen 60. Lepas tu you nak pencen wajib 55. Si abang kata kawan ni salah, kawan ni silap, kawan I. So benda tu tak akan berlaku. Okay. Kalau berdasarkan kita jangkaan 55, P56, 56, P58, 58, P60. Dan dilaporkan kata usia rakyat Malaysia ni semakin meningkat. 70 lebih dah untuk wanita, negara lelaki. So katakanlah akan berlaku pula dia bagi option kepada 62. Sebelum ni Datuk Yung, kita duk dengar ada duk sebut-sebut sikit. Lepas tu dia dah pencen, kita pun tak tahu. Cadangan 62 ni masih ada ke tak ada. Tapi katakanlah berlaku pada 62. Tuan-tuan kena bagilah perhatian. Buat decision. Aku nak pilih 60 ke? Rasa ada reyang lagi, kuat lagi ke? Ataupun rasa dah tak larat nak naik tangga dah? Kalau tak larat, tak payahlah opt 62. Kalau dok rasa aku ni kuat lagi, bersemangat lagi, pilihlah 62. Janganlah salahkan orang. Kan? Buat decision berdasarkan kita. Okay? Itu satu aspek lagi yang mungkin tuan-tuan nak kena bagi perhatian. Okay. Antara isu, macam saya kata tadi, bila kita dah buat option, macam yang tadi, timbul ada kes-kes yang market. Ini semua adalah kes-kes yang telah berlaku. Bukan saya reka cipta. Okay. Yang ni sekadar untuk saya nak share supaya kita bagi perhatian
dalam kita nak menguruskan option ataupun dalam kita nak terima tak terima pilihan-pilihan yang dibagi pada kita. Okay. Umur persaraan. Ada kes yang nak undur umur pencen. Telah pilih umur pencen 60. Kemudiannya, duk rasa tak larat ke ataupun atas faktor-faktor tertentu semua tu, nak undur ke belakang. Nak patah balik daripada 60 kepada 58 contoh. Ataupun kepada 56 contoh. Sebab, macam di UM, kalau kita pencen wajib, kita boleh mengikuti latihan pra-persaraan. Okay. Kalau you pencen secara pilihan, secara option, kita tak layak. Jadi untuk kita nak menikmati kursus 3 bulan persaraan tu, kita pun nak undur. Okay. Bolehkah? Sama juga, kita telah pilih pencen 56, tetapi duk ingat kata, baru menikah baru. Bila menikah baru, dapat anak pula sebab duk subuk lagi. Lepas tu, anak kecil tak masuk sekolah lagi. Kalau pencen umur 56, anak kecil lagi. Sedangkan masih boleh servis. So, nak kejap pergi depan. Bolehkah? Ini persoalan dia. Ini semua telah berlaku. Dan secara jawapan, secara tuntas kita bagi, benda ni tak akan berlaku. Sebab option, bila dibagi, kita telah buat pilihan. Pilihan tu adalah muktamad. Tak ada lagi cerita untuk kita nak patah balik, kita nak pergi depan. Bukan macam kita bawa kereta. Bawa kereta boleh lah. Maksudnya kita masuk gear reverse, undurlah dia. Masuk gear 1, pergi depan. Nak laju lagi, masuk gear 4. Tak jadi macam tu. So, kita kena teliti, kena buat pertimbangan sebelum kita nak buat apa-apa option. Saya sebut benda ni sebab dalam tempoh terdekat, almost semua universiti sekarang ni mungkin dalam persediaan untuk nak bagi option berkaitan dengan skim dominan. Okay. Jadi saya sentuh sepintas lalu kat sini. Semua BPSM, bahagian HR, UA telah kita bersama-sama dengan JPA dan KPT berkaitan dengan perkara ni. Okay. Yang kedua, apa isu yang telah berbangkit berkaitan dengan kita tidak memberi perhatian kepada perubahan kepada skim-skim perkhidmatan dan penjawatan. Isu tukar lantik. Okay, saya refer kepada perkeliling tahun 2013. 2013 tu akan banyak perkeliling yang dikeluarkan berkaitan dengan tukar lantik. Okay. So pada masa tu, kita diberi 3 pilihan. Kita terima tukar lantik, tolak tukar lantik, tangguh. Okay. So, apa yang berlaku dalam konteks UUM, kita ada kawan-kawan kita yang terima tanpa meneliti, tanpa memahami betul-betul tentang option tukar lantik. Okay. Inilah yang berlaku. Bila dia telah terima, so dia ditukar lantik kepada grade jawatan yang baru. Dan dia perlu boleh disahkan kepada grade jawatan yang baru tu sehari ataupun dalam 6 bulan. Okay. So, bila dia terima, maka bermulalah perkiraan dia berada pada grade baru dan jawatan yang baru. Bila dia telah berada pada jawatan yang baru, maka pertimbangan untuk kenaikan pangkat secara time base berasaskan kecemerlangan TBBK 1 bermula daripada tarikh dia terima tukar lantik. Okay. So, selepas itu timbullah isu yang ketiga yang saya note kat situ, perkiraan 13 tahun. Dia datanglah pada kita. Dia kata, pasal apa dia tak naik lagi? Pasal apa dia tak naik lagi? Sepatutnya, dia telah naik 2 tahun dulu. Okay. Kita kata tak boleh sebab
Bila terima tukar lantik, dia bermulalah daripada tarikh pelantikan grade yang baru. Okey. Sedangkan dia dibagi pilihan pada masa tu, kalau you dah hampir untuk dinaikkan pangkat secara TBK 1 atau TBK 2, you boleh tangguhkan untuk terima tukar lantik. Tangguh sehingga naik dulu secara TBK, kemudian dia tukar lantik. Option tu diberi. Tetapi kita tak baca, kita duduk dengarkan orang, kita tak bertanya, bila orang bagi taklimat, kita tak pi. So menyebabkan kita buat keputusan yang salah. Dan kita yang terima kesan. So ini akan berlaku pula kes-kes option dalam tempoh yang terdekat. So nanti saya nasihatkanlah untuk kita sama-sama tolong bagi perhatian, menasihati untuk kita meneliti. Okay? Baca betul-betul, cuba faham betul-betul. Dan baru kita buat keputusan. Okay? Dan bila kita buat keputusan yang muktamad. Dan kita faham daripada si konsekuensi dia, kesan dan akibat daripada apa yang kita buat. Janganlah kita nanti benda tu menjadi persoalan kemudian hari. Okay? So masalah. Yang keempat, untuk kita betul-betul faham. Hakiki versus KUP, khas untuk penyandang. Versus TBK, time based berdasarkan kecemerlangan. Dan juga fleksi. Ada beza tak? Ramai orang bertanya, saya tak mahu naik secara TBK, saya nak hakiki. Sebab TBK tak sampai pencen. Hanya hakiki saja. Jangankan benda tu sampai pencen. So, sebabkan timbullah. Dia tak mahu, orang panggil nak proses ni pun tak mahu. Okay? Sebab anak hakiki. Sebab isu dia satu je. Sebab kita tak faham apa status hakiki dan KUP, TBK dan fleksi. Sebenarnya, hakiki, KUP, TBK, fleksi, sama saja statusnya. Okay. Cumanya dari segi perjawatan tu kalau orang tu naik secara fleksi. Katakanlah kita di grade 41. Kita dinaikkan pangkat kepada grade 44 secara fleksi. Di UUM kita pakai formula 8553. Okay, so selepas 8 tahun kita berada pada grade 41, layaklah kita ditimbangkan kenaikan pangkat secara fleksi ke grade 44. Okay. So, kita duduk grade 44. Samalah direkodkan kat dalam buku peringatan telah dinaikkan pada grade 44. So kalau kita nak pencen ke apa semua tu, itulah grade pencen kita. Bukan kata hanya orang hakiki saja yang ni, orang lain tu tak. Tetapi beza dia dalam pengisian tu. Kalau katakanlah kebetulan kita duduk di bawah grade 41-44 dan grade kita adalah 44. Kemudiannya akibat daripada sesuatu, jawatan kita tu dikosongkan. Mati ke, orang buh racun ke, ataupun apa-apa, menyebabkan 44 tu kosong. So, adakah 41 boleh naik untuk isi kat situ? Tak boleh lah. Itu maksudnya. Jadi pengisian dia balik kepada grade 41. Dalam konteks itu adalah urusan dekat perjawatan. Okay? Itu antara beberapa isu yang saya nak. Banyak lagi isu dia, tetapi ini antara beberapa isu untuk saya nak highlightkan kepada saudara-saudari sekalian lah. Okey, so bila kita bercakap tentang penjawatan, apa yang patut kita tahu? Okey, yang kita sendiri as individu, kita nak tahu ni apa dia? Kan? Kita kata tak payah, kita tak payah ambil tahu sebab ini semua adalah urusan HR, urusan BPSM, urusan Cik Ridwan kat Jabatan Pendaftar tu. So, bila mereka uruskan, itu yang jadi problem kat kita. Sebab kita tak mau nak baca skala dan kita tak pernah ambil tahu. Even kita tak pernah masuk pun kat dalam JPA punya website untuk nak tengok apa skala-skala baru yang telah dikeluarkan. So kita patut ubah benda-benda itulah. Yang pertama, bila kita bercakap tentang perjawatan ni,
Kita nak kena tahu, kita ada jawatan tetap ni semua ada jawatan yang ada suap beranak. Okey. Suap beranak tu maksudnya satu surat daripada MOF yang menyatakan ada satu jawatan. Jawatan ni ditulis nama dia apa dia. Okey, jawatan pendaftar. Okey, dia tulis apa lagi? Dia tulis jawatan pendaftar, koma, pegawai takbir. Kemudian dia tulis grade jawatan tu, grade berapa? Grade VU 7 ke? VU 6 ke? Grade N54 ke? Grade N52 ke? Kemudian dia tulis pula bilangan jawatan tu berapa? Dia tulis kat situ. Kemudian dia tulis lagi, ada lagi dalam bracket ke? Jawatan tu jawatan terbuka ke? Jawatan tu jawatan KUP ke? Kalau KUP ditulislah nama kat situ. Khas untuk penyandang kepada siapa-siapa. So, itu adalah perkara yang penting kat dalam tu. Bila ada yang itu, barulah bahagian perjawatan, bahagian sumber manusia, BPSM ke, boleh membuat proses pengisian. So, kita tak boleh isi secara suka-suka macam tu saja. Di UUM kita ada 2,802 jawatan. 2,802 jawatan tu, hanya itu saja yang kita boleh isi. Okay. Kita tak boleh isi selebih daripada itu secara tetap dan berpencen. Okay. Nak isi kontrak, itu cerita lain. Okay. Pengisian kontrak, dia tak tulis kat dalam warrant. Itu adalah warrant yang kita dok sebut bila kita dok bercakap, kita dok bagi pembentangan, taklimat kat dalam PTM segala macam. Kita sebut warrant perjawatan. Warrant perjawatan. Bukan macam warrant polis nak tangkap tu. Warrant perjawatan adalah surat kelulusan perjawatan ataupun short formnya adalah SKP yang dikeluarkan oleh MOF. So, bila MOF keluar, dia kira dalam aspek peruntukan keuangan. Berapa banyak nak peruntukkan? Sebab ini adalah bilangan jawatan. Bila selalunya disebut jawatan pentadbiran awam, jawatan kaki tangan awam adalah 1.6 juta. 1.6 juta ni lebih. Okey, nak kurangkan berapa persen? Nak tinggal 1.57 juta ke? So, di setiap UA dia ada jawatan dia. Okey. So, itu saja adalah jawatan lagi. Sebab dia membawa implikasi kepada pencen dan kos-kos lain. Okey. Itu yang pertama tuan-tuan nak kena tahu. Tuan-tuan nak kena tahu dalam penulisan warrant, apa grade jawatan tuan-tuan? Dia tulis macam mana? Dia tulis N54 seketui ke? Ataupun dia tulis N41/44? Okey. Ataupun dia tulis N19/22/26? Atau dia tulis N22/26/28? Yang tu tuan-tuan nak kena tahu. Kalau dia tulis N19/22/26, dia akan tulis kat situ TBK1 dan TBK2. N19 adalah grade lantikan. Okey, tuan-tuan nak kena faham satu aspek lagi. Bila dalam penulisan grade jawatan ni, semua angka ganjil adalah grade lantikan. Angka genap adalah grade kenaikan pangkat. Tak kisahlah naik pangkat secara TBK ke, fleksi ke, time base ke ataupun apa-apa, itu adalah grade kenaikan pangkat. Okey. Bila grade N41/44, maksudnya N41 adalah grade lantikan. Dan N44 adalah orang yang kita lantik pada grade 41, dinaikkan pangkat kepada grade 44. Itu yang pertama. Okey. Yang kedua, tuan-tuan nak kena melihat, nak kena faham, nak kena bertanya, macam mana laluan kerjaya kita? Okey. Tuan-tuan boleh sampai to the maximum sampai grade berapa? Adakah bila tuan-tuan dilantik N19 tu, grade maksimum yang tuan-tuan boleh sampai tu adalah grade 22 ke? 26 ke? 28 ke? 30 ke? 40 ke? Boleh sampai mana? Tuan-tuan nak kena faham, nak kena tahu, barulah tuan-tuan boleh plan laluan kerjaya. Aku nanti selepas 30 tahun, selepas 32 tahun perkhidmatan,
selepas 34 aku nak duduk pada grade apa? Kalau tuan-tuan tak tahu, nak pergi mana? Macam mana tuan-tuan nak plan? Ini masalah kita. Kita ada kawan-kawan yang masuk pada grade lantikan, pencen pada grade lantikan. Dululah. Atas faktor itulah yang kerajaan memperkenalkan grade-grade fleksi. Untuk nak memberi sekurang-kurangnya, semua kaki tangan awam, semua staf akan berpencen sekurang-kurangnya satu grade lebih tinggi daripada grade lantikan. Tetapi, adakah kita nak pencen satu grade saja? Sedangkan laluan kita tu, kita boleh pencen 3 atau 4 grade yang lebih tinggi. Kalau macam grade untuk pegawai tadbir, grade lantikan adalah 41. Dia boleh naik 44. Dia boleh naik 48. Boleh naik 52. Boleh naik 54. Boleh naik VU 7. So maksudnya, peluang untuk kenaikan pangkat ada 5 kali. Jadi, siapa yang plan, buat perancangan, ada timeline dia. Okey, kemungkinan dia boleh naik 5 kali. Kalau kita tak rancang, kita tak plan, kita tak buat persediaan, maka kita naiklah sekali. Kalau kita nak seronok, selepas 35 tahun bekerja, kita dapat naik pangkat. Balik bersorak tak kira. Okey, aku pencen grade naik pangkat. Kalau kita nak macam tu, tak apa, go ahead. Tak ada masalah. Kan? Tetapi kita tak mahu macam tu. Kita bahagian yang menguruskan kenaikan pangkat, yang menguruskan pejawatan di PHM ni, kita akan merasa sedih. Sebab kita tengok selepas dah servis, sepatutnya at least boleh pencen 52. Sekurang-kurangnya. Kan? Ini kita pencen pada grade 44. Okay. Komat lah. Kan? Kita duduk kat universiti, takkanlah itu kita punya target. Okay. Tetapi dan laluan kerjaya juga, dia ada lagi satu aspek lain yang saya akan sentuh saja. Okey. Sebab tu saya kalau tengok dari segi tajuk yang dibagi, saya ubah sikit daripada kenaikan pangkat kepada laluan kerjaya. Okey. Yang ketiga, kita nak kena tengok, tetapi yang ini untuk jawatan-jawatan tertinggi lah. Jawatan kita tu ditulis sebagai jawatan terbuka ataupun jawatan tertutup. Ataupun jawatan tu ditulis adalah jawatan secara khas untuk penyandang. Kalau jawatan tu khas untuk penyandang, maksudnya hanya untuk penyandang tu. Dinamakan jawatan ini khas untuk penyandang untuk Encik Ahmad bin Hashim. So bila Encik Ahmad bin Hashim telah bersara, ataupun berhenti, ataupun meninggal, so jawatan tu habis. Dia maksudkan begitu. Ataupun grade tertentu tu dibagi secara KUP kepada penjawat tu. Atas faktor dia mungkin dah servis terlalu lama, ataupun dia telah hampir nak bersara, dibagi pertimbangan khas, dinaikkan pangkat secara KUP. So bila dia dah pencen, jawatan tu akan patah balik kepada grade asal. Jadi kita nak kena tahu juga, masalah dia lah ni, kita tak tahu kata kawan kita yang duduk pada grade yang kanan tu, pada grade N28 tu adalah khas untuk penyandang. Bila kawan tu pencen, kita duk riau. Pasal apa HR tak isi lagi ni N28? Pasal apa tak isi N28? So HR memang tak boleh isi. Sebab kalau itu adalah jawatan dibagi kepada Cik Ahmad bin Hashim tu secara KUP. So jawatan tu akan hilang dan dia balik kepada jawatan yang asal. So yang itu satu aspek lagi yang kita nak kena faham. Untuk kawan-kawan kumpulan PMP, saya nak highlight benda ni untuk kita sama-sama bagi perhatian. Untuk persatuan-persatuan bagi perhatian. Sama ada jawatan pendaftar kita. Okay, dalam konteks ni saya bercakap untuk staf pentadbiran. Jawatan pendaftar kita ni, dalam warrant kita ni ditulis jawatan terbuka ataupun tertutup. Kalau jawatan tu adalah jawatan terbuka, so dia kena open. Bila jawatan tu kosong, bukalah seluas-luasnya. Anybody can come in untuk mengisi jawatan tu. Tetapi kalau jawatan kita adalah jawatan tertutup, dia hanya untuk kita. Kita tak perlulah buka kepada orang.
Dan kalau kita tengok dalam penulisan Warren, jawatan pendaftar UUM ditulis sebagai pendaftar, pegawai takbir, grade utama C dalam bracket VU7. So maksudnya, jawatan itu adalah jawatan tertutup. Kalau jawatan tertutup, proses untuk pengisian jawatan itu adalah secara kenaikan pangkat. Daripada grade N54. So itu yang berlaku. Dan perkara ni agak kontradik dengan apa yang berlaku kat dalam perlembagaan. Sebab ditulis jawatan tu diisi secara bertempoh. Kalau kita naik pangkat, macam mana kita nak isi jawatan tu secara bertempoh? Inilah yang berlaku kepada beberapa rakan-rakan kita di universiti-universiti tertentu. So saya mengharapkan supaya rakan-rakan pegawai takbir, kumpulan profesional dan ikhtisas, kita faham dan kita cakna tentang benda ni supaya benda ni dilaksanakan secara tepat seperti apa yang tertulis kat dalam warrant ataupun surat kelulusan perjawatan. Okay. Ini yang mungkin berlaku. Kan? Kita hanya ada satu saja grade utama. So kita ada 257 orang. Takkanlah tak ada seorang daripada situ untuk boleh mengisi jawatan tu. Tetapi di beberapa universiti lain dia telah berubah. Okey, benda yang kita tidak ingini telah berlaku. So kita harap kawan-kawan tolong alert dan tolong bagi perhatian tentang benda-benda ni. Okey. Ini contoh. Ini saya nak tunjuk saja. Okey. Ini adalah yang terakhir. Surat kelulusan perjawatan bilangan S50 tahun 2020 dikeluarkan pada 10 Mac. Ini adalah penulisan warrant, surat dan warrant perjawatan. Dan ini adalah penulisan warrant. Okey. Tuan-tuan mungkin tak dapat nak akses, tak dapat tengok. Tetapi boleh bertanya untuk kita nak mengetahui warrant kami ni macam mana, ditulis macam mana. Tengok kat situ, saya tulis kat situ. Juru audit grade W48 52. Okey. Di bilangan ni, kalau tengok di butiran 11 tu, itu adalah jawatan yang telah dimasukkan. Sekarang ni dia tulis macam mana? Juru audit / pegawai keuangan. Ini adalah satu proses untuk kita dominankan. Okay, ini adalah contoh-contoh yang saya nak tunjuk. Ini ada lagi contoh untuk yang ini. So, yang ini ni tuan-tuan nak kena faham. Contohnya macam J. J sekarang ni di-slashkan semua. Dulu ni kita ada jawatan jurutera grade J48/52. Sekarang ni dia slashkan jurutera, juru ukur bahan, arkitek landscape. Disekalikan kat situ. Okay. So dia jadi satu. So universiti yang akan decide. Kita nak isi nanti, kita nak isi jurutera kah? Nak isi juru ukur bahan kah? Nak isi arkitek kah? Nak isi arkitek landscape. Okay. Satu jawatan. Itu. So itu perubahan-perubahan yang telah berlaku yang terkini lah. Okay. So bila kita bincangkan tentang surat kelulusan perjawatan ni, apa isu dia? Okay. Isu dia di universiti awam, skim jadi terlalu banyak. Dimaklumkan masa kita ada sesi bersama dengan JPA hari itu, kita ada 151 skim. Daripada 151 skim tu, ada 52 skim yang dikategorikan sebagai skim-skim terpencil. Skim terpencil ni apa? Ada kurang daripada 20 orang penjawat untuk skim-skim tu. Jadi dia skim yang terpencil. Okay. Contoh, jawatan terpencil ni macam di UM adalah pengawas hutan. Kita ada berapa orang? 2 pos sahaja. So macam mana untuk carry pass pertimbangan kerjaya untuk orang ni? Okay. Dia hanya ada secara TBK sahaja. Okay. Kemudian isu yang saya sebut tadi, jawatan-jawatan tentu kita patut faham. Especially yang saya nak highlight ni adalah jawatan pendaftar. Sama ada dia terbuka ataupun dia tutup.
Okey, kalau dia terbuka, kita tak pasal buka. Buat pula iklan, kemudian ada application daripada Unimap, daripada USIM untuk masuk mai kat UUM, kemudian ada akademik boleh minta, kemudian ada orang korporat ke yang buat HR boleh masuk buat permohonan kalau layak apa semua tu. Okey, kalau dia tertutup, maksudnya dia adalah tertutup dan diproses secara kenaikan pangkat. Jadi yang ini ni kita kena cakna dan kita nak faham. Okey. So, dalam tu juga isu dia berlakulah perubahan penulisan waran. Tuan-tuan mungkin dok faham kata saya ni adalah W44 hakiki. Okey, tetapi dalam penulisan S50 2020 yang saya tunjuk tadi itu yang berkuat kuasa pada 1 Julai tahun 2020, dia telah diubah. Kalau tuan-tuan tengok yang saya tulis row yang kedua tu. Okey, W41/44, W44, W48, W4852, W52, W54. Telah ditulis semula, ditulis W4144, W4852, W54 dan VU7. Ini adalah yang saya tulis yang sebenar untuk pegawai keuangan di UUM. Jadi kalau kita sekarang ni adalah W44, kita dinaikkan kepada W48. Okey. Adakah W44 kita tu kosong? Tak kosong lah. Sebab W44 tu adalah grade fleksi. Sekarang ni, kita tak bolehlah isi kat situ. Jadi, dia akan berlaku kenaikan secara fleksi daripada 14 ke 44. Okey, kita akan tengok, kita rugilah kita. Betul. Dalam satu cycle, kita akan melihat bahawa benda ni akan rugi. Tetapi daripada segi satu cycle lain, bila sampai masa dia tertentu, kita mungkin akan tengok, kalau dulu ni 52 ada 2, 48 ada 4. Jadi W48, 52 tu ada 6. Okey. Jadi hanya 2 orang saja boleh naik kepada grade 52. Tetapi bila ditulis secara W48/52, pada satu ketika kemungkinan semuanya pada grade 48. So, rugilah kita. Sebab 2 grade 54 itu tak diisi. Tetapi pada waktu yang lain, pada cycle yang lain, semasa roda berada di atas, kemungkinan 66 tu adalah grade 52. So yang ini bergantung kepada keadaan rezeki kita lah. Tetapi ruang tu ada untuk satu ketika semua akan duduk pada 52 dan semua akan duduk pada grade 44. Okay. So itu satu. Yang kedua akan berlaku dalam tempoh yang terdekat ni adalah pelaksanaan skim dominan. Maksudnya skim dominan ni adalah skim-skim yang terpencil, yang kecil-kecil tadi tu akan digabungkan, diletakkan di bawah skim yang besar. Okay, contohnya, pegawai takbir akan jadi skim dominan. Apa yang akan dimasukkan? Skim pegawai penerbitan, pengurus asrama, pegawai penyelidik sosial, pegawai sukan, pegawai keselamatan, pegawai haiwan Islam. Yang ini akan didominankan masuk sebagai pegawai takbir. This is apa yang akan berlaku secara option. Okey. Kalau tuan-tuan tak mau, tuan-tuan akan stay kepada pegawai penerbitan. Tetapi kalau tuan-tuan terima, tuan-tuan akan di-optionkan jadi pegawai takbir. Okey. Bila tuan-tuan jadi pegawai takbir, grade tu nanti akan dimasukkan, tuan-tuan layaklah satu ketika nanti pengurus asrama ataupun pegawai belia dan sukan layak untuk jadi pendaftar. Sekarang ni tak boleh lah. Sebab pendaftar tu saya sebut tadi dia kaum dia adalah pegawai takbir. Jadi dia hanya terbuka daripada kalangan pegawai takbir. Kalau skim dominan dilaksanakan, pegawai penerbitan boleh bid untuk jadi pendaftar, pengurus asrama pun boleh, pegawai haiwan Islam pun boleh. Termasuk accountant boleh jadi bendahari, juru audit pun boleh jadi bendahari. Ini akan berlaku. Okey, ini saya bagi overview saya dulu sebab kita tak boleh nak bagi secara ni. Okey, ini contoh tulisan. Okey, saya akan teruskan sedikit tentang laluan kerjaya. So, Benjamin Franklin ada sebut, if you are fail to plan, you are planning to fail. So, apa yang saya cakap tadi nak minta supaya tuan-tuan rancang, bagi perhatian, cari maklumat dan semua tu, so that you tak fail dalam you punya perjalanan dia.
Apa yang tuan-tuan nak kena tengok adalah simple saja, 3W, 1H. Okey. So, apa benda? Nak bagi mana? Bila? Okey, macam mana? So, soalan-soalan yang biasalah yang tuan-tuan nak kena tengok. Okey. Okey, bila kita bercakap tentang laluan kerjaya, dia melibatkan dua. Satu adalah saya namakan sebagai pertukaran skim jawatan. Yang kedua adalah kenaikan pangkat. So, tuan-tuan ada dua pilihan. Bukan laluan kerja ni ada yang naik pangkat. Naik pangkat itu adalah salah satu. Satu lagi pilihan adalah tukar skim perkhidmatan kepada skim yang lebih baik. Itu boleh dan boleh dilaksanakan. Okey? Okey. Nak pergi mana? Okay. Untuk kumpulan PMP, sebab kita dah kata grade lantikan adalah grade ganjil. So, most of the grade atau most of the scheme, grade lantikan adalah 41. So, kita ada untuk yang medical punya, skim U, kita ada 43, ataupun bakat, kita ada 43, ada 47. Okey. Jadi, kenaikan laluan kerjaya kita macam ni ya. Kalau 41 akan pergi kepada 44. Kalau 43 akan pergi kepada 48. Kalau 47, 48 akan pergi kepada 52. Okey. 53, 54. Dan hanya untuk UD saja, di UUM. Ini saya cakap dalam konteks UUM yang ada pakar. Okey, pegawai perawatan pakar yang boleh pergi kepada 55 dan 56. Okey, kemudian jusasi ataupun VU7. Okey, jusasi dan VU7 ni setakat ni di UUM kita hanya ada dua. Jawatan pendaftar dan jawatan bendahari. So this is laluan kerjaya untuk kumpulan PMP. So, tuan-tuan boleh plan. Kalau sekarang ni tuan-tuan pada grade 44, maksudnya next grade untuk kenaikan pangkat adalah 48, kemudian 52, kemudian 54, dan kemudian jusasi. So, plan. Buat perancangan. Okey. Lihat apa kriteria dia. So, plan kat itulah. Untuk kumpulan pelaksana, sama juga. Okey. Grade lantikan yang terendah sekarang ni adalah grade 11. Kemudian grade 19, grade 29. So, kenaikan dia adalah kepada 14, 22, 24. Okey. Kemudian seteruslah. Terus sampai ke atas. Ini adalah ke mana kenaikan pangkat yang tuan-tuan ni. This is kenaikan pangkat. Okey. Ini pertukaran skim. Boleh ke tak boleh? Saya bagi contoh, kalau tuan-tuan tengok, almarhum, arwah Dr. Ahmad Fauzi Basri. Dia bermula sebagai pegawai takbir di UKM. Kemudiannya dia bertukar ke UUM sebagai staf akademik. Ini yang berlaku. Grade 41, kemudian tukar skim kepada skim akademik dan dia bersara sebagai profesor. Okey, sekarang ni pun kita ada ramai. Kalau dengan izin saya sebut beberapa nama kawan-kawan kita. Okey, Profesor Madya Dr. Syukur Samsudin, kalau kita kenal. Okey, Profesor Madya Dr. Sobhi. Okey, yang terbaru Dr. Zamimah. Okay, daripada pegawai penerbitan, kemudian tukar kepada pensyarah di S51. Semua ni boleh berlaku. Dia berlaku dalam konteks pertukaran skim. So, laluan kerjaya tadi saya sebut ada dua. Satu adalah kenaikan pangkat. Satu lagi adalah pertukaran skim. So, ini pertukaran skim. Okay. Kumpulan pelaksana boleh tukar daripada pentadbir kepada pentadbir. Boleh tukar daripada segi pentadbir kepada akademik. Okay. Daripada kerani boleh jadi pegawai takbir. Okay. Maksudnya daripada grade 19 kepada grade 41. Ataupun daripada grade 19 kepada EO. Daripada PTPO kepada EO. Grade 19 kepada grade 29. Pun boleh. Dan dia boleh berlaku berulang. Maksudnya kita naik jadi pegawai takbir kemudian tukar lagi. Lepas dapat PhD, minta jadi pensyarah. Pun boleh. So, kita kena plan lah. Maksudnya, macam mana kita nak buat. Kita nak melanjutkan pengajian tu untuk Juan ini, go for it. Okay, no problem. Okay, so proses dia, kalau kita nak masuk dah ni, dia akan jadi macam kita masuk sebagai orang baru. Kena letak jawatan pada jawatan yang lama. Kemudian, mohon, bila dapat tawaran, masuklah. Okay, dan dia akan berlaku sebagai proses, macam lantikkan baru lah. Okay, so, tempoh perkhidmatan tu, kalau ni boleh diambil kira. Tak ada masalah. Mana-mana pelantikan selepas 1/1/2012
tempoh perkhidmatan lama boleh dicantumkan dengan tempoh perkhidmatan terkini mulai daripada tarikh pengesahan jawatan. Okey, benda tu boleh dibuat. Okey, tak ada cerita putih. Putih untuk tempoh yang terputus saja. Okey. So maksudnya tuan-tuan ada pilihan. Okey. Tetapi kalau untuk naik pangkat, tuan-tuan kena ingat naik pangkat adalah bukan hak Kita duk kata ni kita patut dapat dah. Kalau dah tak perform, ada masalah disiplin dan segala macam problem semua tu, macam mana orang nak lagi? Okey. So kenalah perform apa semua dulu, barulah kita boleh ni. Okey. Macam mana? Okey, tengok kita akan naik secara hakiki ke, TBK1, TBK2 ke, naik pangkat secara fleksi ke, ataupun time base seperti untuk pegawai perubatan. Yang time base 3 tahun naik, 3 tahun naik, 3 tahun naik, ataupun kalau kita ada kepakaran 2 tahun naik, 2 tahun naik, 2 tahun naik. Okey, untuk TBBK, ada juga kawan-kawan yang bertanya, pasal pada 10 tahun tak naik lagi TBK2? Pasal PM pernah sebut? Betul. PM pernah sebut, tetapi sekelirunya tak ada. Okay. Kita masih berpegang kepada TBK 1 13 tahun, TBK 2 13 tahun. So maksudnya kalau tuan-tuan berkhidmat 26 tahun, tuan-tuan akan berada pada grade 26. Kalau kita ambil contoh PTPO. Fraksi kita masih pegang kepada 8553. Okay. Apa beza dia TBK dan fraksi? TBK menggunakan tempoh cukup 13 tahun, itu adalah tarikh kenaikan pangkat. Fleksi DJUM kita tak pakai tarikh tu. Kita pakai tarikh jatuhungusaha pemilih. Okey, setengah tu dia akan kata ni, saya dah 8 tahun setengah dah tetapi jatuhungusaha pemilih tak bersidang lagi, maksudnya dia bukan dinaikkan pangkat. Bertolak balik kepada tarikh cukup 8 tahun. Okey. Okay, naik pangkat seperti biasalah, tertakluk kepada kekuasaan waran atau TBK, so dia akan pergi kepada jawatan pemilih. Kalau yang perlu temuduga, announcement JPU. Okay, syarat-syarat, okay, saya besarkan kepada perakuan ketua PTJ itu, sebab ini kadang-kadang jadi isu. Okay. Satu saja, it's a matter of one line. Dia potong kepada sokong, dekat sokong tu dia potong, jadi bermaksud dia tidak sokong. Dia tanda tangan, tak tulis apa-apa pun, maksudnya kita tak boleh proses. Sebab kenaikan pangkat tertakluk kepada perakuan ketua PTJ. Okay. Bila ada kekosongan, bila dah cukup 13 tahun, bila fleksi 885, ataupun bila kita time base, kita dah cukup, memenuhi kriteria, tak ada masalah disiplin, tata tertib, apa semua tu tak ada. So diperakukan, selesai. Okay. Isu dia, perakuan ketua PTJ. Isu dia, disiplin. Masalah ada tertib, tak main kerja, ada DI, kemudian ada tindakan tata tertib yang menyebabkan tertangguh. Dia bagi amaran kena 12 bulan. Kemudian dia potong emolumen kena 18 bulan. Kemudian diturun, so kena 24 bulan, kena 36 bulan penangguhan. So kita semua ada kes-kes yang macam ni yang menyebabkan tertangguhlah kenaikan pangkat tuan-tuan. Ini contohnya, okey. Lewat tidak sokong, lewat hadir ke pejabat 120 kali. Ini contoh. So menyebabkan tertangguhlah. Okey, ini dia play around dengan main lambat sampai 27 kali. Contohnya, okey. Dia shiftkan. Kalau tengok yang di hujung tu adalah pengesahan. Okey. Pada tahun 2014 lewat 27 kali, pengesahan 14 kali. 2015 kita tengok, lewat dah bagus. Daripada 27 kurang tinggal 5. Tetapi pengesahan jawatan dah naik jadi 44 kali. So this is a game. Okay, HR tahu. So kita tengok berdasarkan ni. So menyebabkan kadang-kadang tertangguhlah kenaikan pangkat tuan-tuan. Okay. Yang ini contoh rekod kehadiran yang kita tengok. Ini di kes kita lah. Okey, so secara keseluruhan kita perlu merancang, kita perlu memahami, kita kena tahu apa benda yang kita buat semua tu. So, tetapi apa-apa pun kita hanya berusaha. Kita kembalikanlah daripada segi urusan rezeki dapat naik pangkat tu, jangan stres, jangan duk nak pergi terjun bangunan apa semua tu sebab tak naik pangkat. Sebab Allah SWT dah sebut wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Maksudnya kita merancang,
Allah juga merancang. Sesungguhnya Allah ada perancangan yang terbaik, yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. So maksudnya kita buat sebaiknya untuk kita ambil tahu bila berlaku perubahan apa semua tu, bertanya apa semua tu, dan kita serahlah kepada Allah Ta'ala. Okay? Janganlah sampai kita tak pernah ambil tahu apa-apa pun, kita duk kata, tak ada rezeki, tak ada rezeki. Macam mana? Tak bolehlah macam tu. Itu tak betul. Okay? So saya rasa itu sajalah saya punya penyampaian pada ni. Untuk ni, kalau katakanlah ada kawan-kawan yang nak memberi komen ataupun nak tanya, kita ada sedikit masa lagi, bolehlah tuliskan dekat kita punya chat, Okey, so ada satu soalan kat sini. Dalam tempoh terdekat, adakah perancangan untuk diadakan interview bagi jawatan setiap usaha pejabat? Okey, setakat dalam minggu ni lah. Setakat ni kita tak ada lagi kekosongan untuk jawatan setiap usaha pejabat. Kita ada satu kekosongan untuk kita nak isi secara kontrak di UUM Kuala Lumpur. Yang tu kita telah keluarkan iklan dan dalam proses dah untuk kita nak ni temuduga di sana. Pengisiannya adalah untuk OYA UUM KL. So itu jawapan pada soalan daripada Nur Azlina Mahmud. Okey, ada soalan berkaitan dengan staff services contract. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, sehingga kepada hari ini kita belum lagi final sebab keperluan kepada peruntukan untuk makluman kita memerlukan 23 juta untuk nak sambung semua staff kontrak. Kita ada 167 orang staff kontrak pentadbiran dan juga staff akademik. Okey, tetapi setakat ni tak ada lagi perakuan daripada MOF berapa banyak peruntukan yang nak diperuntukkan kepada UUM. Jadi semua ni kalau ikut tertakluk kepada pembentangan bajet pada 6 hari bulan ni. So kalau katakanlah pembentangan bajet pada 6 hari bulan ni, ada peruntukan yang diperuntukkan kepada KPT. KPT then akan membuat penjelasan dan akan salurkan. So Jabatan Bendahari dengan bahagian sumber manusia kat jabatan ni, kita masih duk tunggu lagi. So tuan-tuan kena bersabar lah. Kan? Kita doa-doa supaya kita dapat peruntukan dan kita nak renew semua yang ada. Tetapi kita tak boleh janji apa-apa lagi setakat ni. Dia tertakluk kepada berapa peruntukan yang kita akan dapat. Ada daripada Aizul Firdaus bagi isu skin dominan. Jika staf memilih untuk tidak bertukar ke skin dominan, kira pas dia macam mana? Okey. Kalau katakanlah macam pegawai belia dan sukan, grade yang sedia adalah ni adalah yang tertinggi, grade B, grade S48. Okey, S48 atau 52. So itu adalah grade yang tertinggi untuk skim tu lah. Maksudnya tak bolehlah pergi sampai 54. Tapi kalau katakanlah Tuan Aizul ni opt kepada pegawai takbir. Okey, skop tugas kita akan tulis kat dalam JD masih sebagai pegawai takbir untuk menguruskan urusan belia dan sukan. Tetapi dia akan masuk kat dalam pegawai takbir dan layaklah untuk carry pass dia boleh sampai kepada 54 dan kalau layak bolehlah sampai jusasi untuk jadi pendaftar. Maksudnya daripada segi carry pass tu lebih luas lah. Tapi kalau nak retain, nak stay dekat situ pun tak ada masalah. Tapi duduk kat situ tak ada lah nanti pertimbangan. Sebab jawatan tu dia akan jadi, saya tak kata jawatan tu dijumut. Sebab di luar jawatan tu masih ada. Tetapi di universiti jawatan tu telah ditiadakan. Siapa-siapa yang masih duduk kat situ akan continue untuk duduk kat situ sampai pencen. Bila dah pencen, jawatan tu nanti akan diisi sebagai pegawai takbir. Okey. Kemudian ada Cik Mat tanya. Ustaz, banyak juga soalan. Macam mana nak tengok dah.
Boleh pakai tu. Okey. Pegawai takbir daripada Siti Mariam. Pegawai takbir 41 yang bertugas ke UA lain atas permohonan sendiri, bolehkah tempoh perkhidmatan di UA asal diambil untuk kiraan tempoh fleksi? Okey. UA adalah pihak berkuasa melantik sendiri. Okey, bila pihak berkuasa melantik sendiri, dia tertakluk kepada UA itu masing-masing. Okey. Kalau katakanlah dalam konteks UUM, bila pergi kat sana, sepatutnya kita tak terima. Boleh tak kita tak terima? Boleh? Boleh tak UA nak terima? Pun boleh. Tertakluk kepada UA masing-masing. Okey. Tetapi untuk TBK. Okey. Untuk TBK telah ditulis kat dalam peraturan TBK menyatakan bahawa perkiraan tempoh 13 tahun tu adalah di bawah pihak berkuasa melantik yang sama. Okey. Untuk fleksi tertakluk kepada UA masing-masing. Sama ada UA nak ambil tak pertimbangan daripada universiti yang lama untuk dikira. Okey. Kalau dia UA tak mau ambil pun, boleh ke tak boleh? Tak, boleh. So tuan-tuan akan rugilah. So pertimbangan tu kena ambil kira. Sebelum tuan-tuan nak timbangkan untuk nak ni. Okey. Encik Khairi. Kes staf yang baru dilantik mengesahkan tidak pernah ditamatkan perkhidmatan. Tetapi merujuk kepada rekod perkhidmatan di PJ5 pernah ditamatkan perkhidmatan. Okey. Soalannya, jika staf ini diberikan. Soalan, jika staf ini diberikan, apa maksudnya tu? Staf yang baru dilantik mengesah tidak pernah ditamatkan perkhidmatan. Tetapi merujuk kepada rekod perkhidmatan PJ5 pernah ditamatkan perkhidmatan. Oh, okey. Yang ini maksudnya, dia ada contohnya macam bila kita nak lantik seorang staff ni dia kena isi satu akuan berkanulah menyatakan bahawa semua maklumat yang dia bagi adalah tepat dan betul. Okey, satu persoalan kat sini, kalau katakanlah dia bagi maklumat kata dia belum ditamatkan ataupun tidak pernah ditamatkan, tetapi dia sebenarnya telah ditamatkan. Okey, isunya dia telah memberi maklumat yang tidak betul ataupun dalam arti kata lain maklumat yang salah dan bercanggah dengan perakuan dia. Universiti boleh tak nak ambil tindakan kat dia? Boleh. Sebab dia memberi maklumat perakuan palsu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia belum disahkan perkhidmatan ataupun dia memang telah ditamatkan perkhidmatan. Tamat perkhidmatan ni dia ada dua aspek. Satu, ditamatkan. Ditamatkan ni maksudnya di bawah tindakan tata tertib. Ataupun dia dibuang kerja, diberhentikan kerja. Okey, dalam konteks sekarang ni, kita tidak boleh melantik. Ataupun kelulusan untuk melantik tu hanya boleh dengan kuasa oleh jawatan kuasa khas. Okey, dalam konteks law ni, dalam UUM, dia adalah di bawah skop bidang kuasa LPU. Tetapi kalau perkhidmatan awam lain, dia akan pergi kepada JPA. So, itu boleh ditimbangkan untuk nak dilantik. JPU ada kuasa untuk nak lantik. Okey. Tetapi kalau katakanlah dia diberhentikan di bawah skop bidang kuasa tata tertib, patutnya secara logiknya untuk mudahnya kita tak lantik. Okey. Ataupun kita kata tak boleh dilantik ya. Dalam secara mudah untuk kita jawab. Okey. Agaknya skim dominan tu bila nak dilaksanakan, adakah penerangan? Ya. Skim dominan ni sebenarnya telah dibenarkan untuk dilaksanakan lah. Kita dalam proses terakhir untuk nak buat beberapa penyelarasan dan dia akan berlaku secara engagement dulu. Dia tidak akan berlaku kita bagi option terus. Sebab kita akan panggil, kita akan beri briefing dulu. Siapa yang akan terima saja akan diberi option. Orang yang rasa dia tak mau terima, kita tak akan beri option. Sebab dalam option untuk skim dominan ni, dia hanya terima dan tolak. Okey. Jadi untuk orang yang cadang nak tolak, kita tak mau bagi dah. Sebab dia kalau ikut talimat daripada JPA, siapa-siapa yang tolak, dia perlu dibesarkan ataupun dia kena letak jawatan. Jadi kita akan cerita dulu, bagi staf fikir betul-betul, siapa yang nak terima saja kita bagi option. Siapa yang tak mau terima, kita tak mau bagi option.
Dia stay kat situ dan jawatan dia tu kita akan rekodkan sebagai jawatan khas untuk penjandang. Dia akan duduk kat jawatan tu sampai dia pencen. Ataupun sampai dia berhenti. Okey. Soalan seterusnya. Kalau penempatan jawatan di tempat yang tidak sepatutnya, contoh grade W ditempatkan unit integriti, apa yang perlu dilakukan? Okey, yang ini ni maksudnya mohon untuk pertukaran lah. Kan? Sebab yang ini ni adalah isunya bukan isu perjawatan, isunya adalah isu penempatan. Okey, maksudnya penempatan yang tidak tepat. Tetapi dia nak kena tengok, macam sekarang ni kita akan rely kepada JD. Okey, JD. Katakanlah dalam JD itu menyatakan ada keperluan untuk orang pada skim-skim ni ditempatkan di unit integriti untuk tujuan pemantauan urusan keuangan, integriti semua tu. Kalau dalam konteks itu, penempatan tu adalah ikut seperti yang diperlukan lah. Tetapi kalau tak ada benda tu, maksudnya penempatan tu tidak ni. Tetapi dia ada pengecualian dalam konteks untuk kita buat aspek pemulihan ataupun pemantauan dalam tempoh-tempoh yang tertentu, boleh buat. Ditentukan oleh pihak berkuasa melantik ataupun pengurusan universiti lah. Okey, dalam tujuan-tujuan itu kita tetapkan untuk tujuan temporary. Boleh. Tetapi daripada segi hakikatnya, penempatan hendaklah mengikut skop tugas. Kalau penempatan yang tidak mengikut skop tugas, itu adalah penempatan yang tidak betul. Okey. Lagi, diberikan 1 bulan notis, ditamatkan perkhidmatan. Okey, yang tadilah. Okey, apa peraturan universiti untuk menang jika saya tak berani nak komen, tetapi dari segi logiknya Cik Khairi, kalau katakanlah staf tu telah memang ada rekod, telah ditamatkan perkhidmatan, so adalah hak pihak berkuasa melantik untuk tidak melantik. Okey, so maksudnya ada peluang lah kot. Okey, W. Abdul Aziz daripada UMK. Oh, terima kasih tuan untuk join kita sekali. KUP grade 26 ke grade 28 berapa tahun boleh layak mohon. Okey. Biasanya dia tidak tertaluk. Biasanya bila kita bawa kepada JPA, JPA akan tengok, dia akan kata sekurang-kurangnya 10 tahun. Kalau katakanlah tuan telah berada di grade 26 tu adalah 10 tahun, so kita dah entitled lah ataupun eligible lah, kita dah ada justification untuk kita nak mohon KUP. Itu satu aspek. Aspek yang kedua yang UUM pernah bawa adalah kita menggunakan tempoh perkhidmatan dan juga umur serta tempoh nak bersara wajib. Okey, kita ada kes yang kita buat, contohnya telah berkhidmat lebih kurang 35 tahun. Kemudiannya telah berada pada grade tu tak sampai 10 tahun. Kita katakanlah dia berada telah 6 tahun ataupun 8 tahun. Tetapi nak pension dalam tempoh 2 tahun, kita pernah mohon dan JPA bagi untuk KUP. Okey, so kita pernah nak. So boleh attempt lah. Maksudnya UMK boleh cuba attempt lah untuk kes tuan. Sekiranya staf pelaksana luluskan TBK bersyarat. Adakah cara penentuan yang pekat berdasarkan tarikh genap 13 tahun atau okey? Okey, kenaikan pangkat secara TBK, dia akan berkuat kuasa pada hari tuan-puan tetap 13 tahun. Tetapi sekiranya tuan-puan tidak diperakukan pada tarikh itu dan tempoh kenaikan pangkat secara TBK itu ditangguhkan. Kalau dikatakanlah 6 bulan, maksudnya tarikh kenaikan pangkat tu dia akan ambil kira 6 bulan mulai daripada tarikh keputusan tu dibuat. Okey, so dia tak patah balik kepada 13 tahun. Ingat jadi yang ni yang rugi. Kalau katakanlah tuan-tuan ditangguhkan 1 tahun. Jadi kenaikan pangkat tuan-tuan sejati BK tu sebenarnya berlaku setelah 14 tahun. Ataupun kalau ditangguh lagi akan jadi 14 tahun 6 bulan. Dia bukan patah balik kepada 13 tahun. Okey, Siti Mariam, pegawai yang melepas meletak jawatan di UA XXX dan masuk UA YY, bolehkah memohon untuk naik pangkat hakiki UA baru yang perlu markah finalisasi 3 tahun dan guna markah finalisasi lama? Okey, dia terpulang kepada praktis. Di UUM, kita akan ambil kira tempoh dia di universiti kita. Okey, di bawah pihak kuasa melantik yang sama.
Okey. Boleh ke tak boleh dalam pertimbangan khas? Boleh. Macam saya jawab tadi juga, terpulang kepada pihak buku somatik. Tetapi praktisnya yang kita buat sekarang ni, kita akan bagi setelah dia ada dengan kita. Okey. Sebab daripada aspek lain, dia telah menikmati benda-benda lain. Contohnya, bila daripada UAA, dia mai kepada UAB, biasanya UAB akan bagi satu kenaikan gaji kat dia. Maksudnya dia telah mendapat tu. Yang kedua, tempoh perkhidmatan sekarang ni telah diambil kira. Okay. Tetapi untuk tujuan kenaikan pangkat, kita mungkin tak timbangkan lagi. So itu keadaan yang kita ni lah. Okay. Adakah pegawai sedang cuti belajar bergaji penuh berpeluang untuk melepas sekolah? Ya. Kelulusan cuti belajar bergaji penuh akan diambil kira. Bukan sekadar bergaji, pinjaman pun. Kalau staf tu dipinjamkan pun kita ambil kira. Yang kita tidak ambil kira ataupun kita tolak daripada tempoh perkhidmatan adalah cuti tanpa gaji. Okey, kalau sedang cuti belajar ataupun cuti separuh gaji ataupun dipinjamkan, dia ambil kira dalam pertimbangan. Yang ni yang tuan-tuan nak kena tahu. Takut nanti tuan-tuan dalam tu tiba-tiba orang proses, nama tuan-tuan tidak dimasukkan. So tuan-tuan nak kena tahu itulah. Okey, ada soalan daripada Cik Mat. Bagaimana proses pembahagian waran kepada skim yang ada untuk UUM? Encik Ahmad, Universiti Malaysia Kelantan. Dia untuk makluman Cik Mat, daripada segi sekarang ni waran ni kita hanya continue daripada yang kita zero base pada tahun 2011. Okey. Penambahan pada kita daripada tahun 2011 sampailah tahun 2014 berlaku secara minimum. Okey. Daripada segi proses pembahagian waran tu, kita continue saja apa yang sedia ada. Cumanya kita ada 100 lebih waran pada tahun 2015 yang kita gagal isi. Yang ni adalah untuk waran akademik. Kenapa kita gagal isi? Pada masa tu kita ada ramai tutor. Okey, akibatnya JPA dan KPT pada satu tahun tu, kalau katakanlah ada kawan-kawan lain yang ingat, kita diminta untuk letakkan di dalam bank perjawatan di bawah KPT. So kami letak 62 waran perjawatan. Okey, kemudiannya 62 tu ambil terus. Okey. So kita tak dapat balik. Jadi sekarang ni daripada segi pembahagian waran kepada skim yang ada ini, kita continue daripada yang dulu. Penambahan kepada waran-waran tu sekarang ni fokus kita lebih kepada laluan kerjaya. Maksudnya kalau kita tengok contohnya sebelum ni kita tak ada N28. So bila kita tengok daripada segi penjawat-penjawat yang telah ada, so kita demand dengan JPA untuk pengisian laluan kerjaya. Dari segi penambahan waran kepada skim-skim tu tak banyak berlaku. Adalah satu dua yang kita buat trade off. Contohnya sebelum ni kita ada jawatan pembantu makmal. So kita dah tak ada makmal, so kita trade off kan jawatan tu kepada keperluan jawatan lain. Contohnya kita perlukan jawatan setiausaha. So kita gantikan dalam konteks itulah. Dari segi penambahan kepada waran-waran itu tak banyak yang berlaku lah. Okey, terima kasih Cik Mat. Adakah penulisan waran akan dibuat untuk unit-unit? Ya. So dari segi penulisan waran, dia akan ditulis semula. Sebab sebelum ni kita tulis mengikut jabatan. Tetapi sekarang ni JPA telah tetapkan supaya penulisan waran tu dia mengikut program. Contohnya macam program adalah program satu adalah Naib Chancellor. So di bawah tu unit-unit di bawah Naib Chancellor tu akan ditulis balik. Okey, yang ini kalau ikut dia telah dibincangkan dalam penulisan waran pukal. Okey, macam UUM kita akan ada 8 program lah. Pendaftar
ECA, ECP, perpustakaan, JPP, okey, semua ada 8 termasuk kampus cawangan. So yang ini memang akan dipilih baliklah. Okey. Ada lagi soalan? Kita mau gerak. Tak mau gerak habis kah? Habis kot. Okey, saya rasa tak ada dah kot soalan. Yang lainnya kalau katalah tak ada dah. Sekali lagi terima kasih kepada semua yang sudi untuk mendengar apa sedikit perkongsian lah. Dia sebenarnya bukan untuk nak mengajar, tapi lebih kepada saya berkongsi untuk nak refresh. Saya rasa ramai kawan-kawan kita yang telah aware tentang apa yang saya sampaikan. Yang ini lebih kepada untuk tuan-tuan refresh. Tolong bagi perhatian. Okay. Saya berpegang pada prinsip wal asri innal insana lafi khusr. So untuk kita sama-sama ingat memperingati benda-benda yang baik. So moga-moga insya-Allah tuan-tuan dapat sedikit manfaat daripada apa yang ni. Dan saya minta maaf kalau katakanlah saat ada lagi soalan. Tempoh untuk capai TBK 2 dah 13 tahun juga. Okey, untuk Puan Aida Abdul Jalil tanya adakah TBK 2 13? Ya, 13 tahun juga. Okey, bukan 10 tahun lah. 10 tahun tu tak ada lagi sekala yang keluar. So kita masih 13 tahun. Okey, insya-Allah moga-moga bermanfaat kepada tuan. Apa yang baik itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya. Dan saya mohon untuk sama-sama kita tutup sesi kita pada pagi ini dengan kita sama-sama mengucapkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempena 12 Rabiul Awal yang akan sampai esok lusa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Wal 'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'Asr innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.